Hi, welcome back to my channel. Dah. Okay, sebelum saya teruskan dengan video ni, saya nak shout out to my friends Asrin Amin, rakan seperjuangan. Is it seperjuangan? No. Rakan sekolah saya daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 4. Kita orang bertemu semula selepas berbelas tahun lamanya. Dan ini adalah tudung pemberian beliau. Dan tudung ni adalah daripada Sophia Rose. Shawl, it's a shawl. Dia ada lambang S. And then saya suka sebab senang pakai. Dan dia datang dalam kotak yang begini. Oh gitu. Okay, Sophia Rose. So, okay lah, packaging dia nice. Actually saya tak pernah pakai tudung mahal-mahal ni. Untuk orang-orang yang marhain macam akak ni, akak tudung apa pun tak kisah, RM10 aku pakai. So janji boleh pakai penutup aurat dan yalah, ikut dia punya syariat, betul tak? Syariah compliance gitu. So hari ni saya nak bercerita tentang apa yang berlaku pada Malaysia recently, baru-baru ini. Dan hari ini merupakan adalah hari yang pertama negara kita berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu bermula daripada 18 Mac hingga 31 Mac. Apa yang saya faham adalah kita disarankan untuk duduk di rumah masing-masing dan tidak keluar berpeleseran ataupun keluar sesuka hati berjalan ataupun melancong ataupun bercuti ataupun balik kampung. Kita dinasihatkan untuk duduk di rumah untuk mengelakkan penularan wabak COVID-19. Disebabkan kes dekat Malaysia ni dah meningkat daripada 100 lebih kepada 500 lebih, dan setakat semalam telah meningkat kepada 600 lebih. Jadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan untuk diadakan Perintah Kawalan Pergerakan. Sepanjang tempoh COVID-19 ni berlaku, banyak orang yang affected dengan wabak yang berlaku ni. Industri yang begitu menerima kesan yang paling hebat apabila berlakunya wabak COVID-19 adalah industri pelancongan. Itu yang paling nampak sekali semasa ianya mula-mula menular di negara kita. Apabila Kerajaan Arab Saudi melarang semua umat Islam di seluruh dunia memasuki Arab Saudi untuk mengerjakan haji, umrah, dan visa semua dibatalkan. Dan itu merupakan satu tamparan yang sangat hebat kepada industri pelancongan, terutama ni yang mempunyai perniagaan umrah, travel dan juga haji. Kita kena perlu banyak berdoa supaya keadaan ini tidak berlanjutan sehingga bulan Ramadan. Kalau keadaan ini berlanjutan, tak boleh nak mengerjakan solat tarawih. Bazar Ramadan mungkin tak ada sebab nak mengelakkan wabak, penularan wabak. Dan kita mungkin tak boleh nak beraya, dan sebab mungkin raya akan sekadar raya, dan mana kita tak boleh mobile dah. Kita tak boleh nak balik kampung, kita kena duduk rumah. Mungkin masa tu kalau keadaan jadi lebih runcing, mungkin berlaku total lockdown, who knows, we never know. So sebagai orang Muslim, ya, sebagai orang yang beragama selain daripada Islam, kita semua digalakkan untuk berdoa, sentiasa banyakkan berdoa sepanjang tempoh 2 minggu ini. Banyakkan berdoa untuk kita semua dipelihara oleh Allah daripada terkena jangkitan wabak COVID-19 ni. Okey. Dan pada apa yang terjadi selepas pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ialah pengumuman tersebut telah diumumkan pada 16 Mac sekitar 10 malam. Dan kuat kuasanya perintah ini adalah pada 18, iaitu hari ini. Ketika video ini dirakamkan, ia merupakan hari pertama perintah tersebut dilaksanakan, dikuatkuasakan. Jadinya apa yang berlaku semalam bila pengumuman tentang Perintah Kawalan Pergerakan diumumkan pada 16 Mac malam, memang semua orang panik. Yes, semua orang panik.
Maka terjadilah panic buying, orang semua panik nak membeli barang. Masa pengumuman tu berlaku, malam tu tak silap dah berlaku panic buying tu. Jadinya panic buying ni dengan orang ambil dia macam ni. Sebab itu memang biasalah bila kita tidak tahu, itu sifat sebenar manusia. Maksudnya manusia ni kita tak boleh ada benda yang kita tak tahu. Maksudnya uncertainty. When there is uncertainty, people will get panic. Bila benda yang tidak ada ketentuan, maksudnya dia tak boleh nak expect apa akan berlaku. Dan bila dia tak tahu apa akan berlaku dan dia tak boleh nak expect apa akan berlaku, biasanya manusia akan jadi panik. Dengan penularan wabak ni kita tak tahu. Dia macam cerita zombie. Kalau you all tengok movie kan macam orang semua panik, get panic. Itu zombie benda yang nampak tau. COVID-19 ni kita tak nampak, sangat halus dan tak nampak pada mata kasar. Sebab bila benda tak nampak pada mata kasar ni lah kita tak tahu dia kat mana. Dia macam serupa juga macam hantu, tak nampak kan. Kenapa orang takut dengan hantu? Sebab benda tak nampak. Itulah dia perumpamannya. Sama juga dengan COVID-19 ni. Disebabkan orang tak nampak, orang sangat takut dan paranoid. Ada juga yang terus jadi paranoid. Ada juga orang jadi start panik. Ada orang yang dah start nangis-nangis, tak tahu nak buat apa, dah blank. Ada orang yang sesak nafas. Sebab level of acceptance setiap manusia ni tak sama. Ada orang dia boleh masih lagi bersikap tenang dan dia boleh berfikir secara rasional. Ada orang dia tak boleh bertenang. Dia sangat takut. Ketakutan mengatasi dia punya rationality dan itu menyebabkan dia membuat satu tindakan yang chaos. Maksudnya tindakan panik yang sangat huru-hara. Itu yang cepat-cepat. Okey, dah dapat berita. Okey, cepat. Tu, seliskan barang-barang pada beli ni. Dia panik. Dia menyebabkan semua orang panik. Itulah dia. Kadang-kadang semua WhatsApp pun kita tak boleh nak percaya sebab berita tu kita tak tahu sumber. Sometimes orang hanya suka reka cerita dan dia sebarkan through WhatsApp. Benda tu split second dia merebak dengan begitu pantas. Sedangkan berita tu kesahihan dia kita tak tahu sama ada benar ataupun tidak. So, benda itulah yang menyebabkan panik berlaku di seluruh negara, yang mana menyebabkan panic buying. Panic buying ni maksudnya pembelian secara panik. Sebab dia takut besok mungkin bumi dah terbelah dua. Mungkinlah macam tu kan. Dan dia takut besok dia terpaksa tinggal dalam tanah. Kan? Umpama macam okey, kita tak boleh nak buat apa-apa. Takut besok semua orang kena tinggal bawah tanah. Jadi kita kena stock up everything. Kita kena simpan stok sebanyak mungkin. Dan pembelian stok yang secara panik ini telah menyebabkan gangguan kepada supply chain, iaitu rantaian pembekalan tu, dipanggil supply chain lah. Rantaian pembekalan makanan tu berlaku gangguan di situ. Bila berlaku gangguan kat situ, dan kesan akibatnya adalah berlakunya peningkatan harga barang. Mari kita belajar sikit ekonomi ya. So, memang teori ekonomi menyatakan bahawa jika berlaku kekurangan bekal, maksudnya kurang supply, tetapi banyaknya demand, jadi harga akan meningkat. So, kita yang sebenarnya meningkatkan harga barang tu. Sebab permintaan terlampau banyak, supply tak boleh nak supply, dan harga memang terus naik lah. Sebab itulah macam sangat chaos lah. 2-3 hari ni saya cuma perhati saja apa yang berlaku. Sebab saya memang duduk je kat rumah. Dan saya perhatikan banyak chaos lah yang berlaku. Dan semua orang sangat panik. Sepatutnya kita tak perlu panik. Kita kena belajar daripada negara-negara yang telah lebih dahulu menerima orang kata kesan dan akibat wabak COVID-19 ni, seperti mana yang berlaku di China dan juga yang berlaku di Italy. Sepatutnya kita mengambil langkah berjaga-jaga dan kita sepatutnya mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku di China dan juga Italy. Tetapi knowing Malaysian, kita ni, semua kita ni kan, kita mudah panik. Dan bila kita panik, apa yang kita fikir adalah, kita kena balik kampung nak jumpa mak bapak kita supaya apa-apa berlaku kita ada dengan keluarga kita. Yes, itu bila pada dalam keadaan yang tidak melibatkan kesan kepada orang yang kita jumpa. Contoh macam berlaku bencana alam kan, banjir ke, kebakaran ke. Yes, kita boleh balik ke kampung untuk kita bersama dengan keluarga kita ataupun menyelamatkan diri kita. Itu betul. Tetapi dalam kes COVID-19 ni penularan dia kita tak nampak sebab tak nampak dalam mata kasar. So kita tak tahu, mungkin kita adalah pembawa.
kita tak akan menunjukkan sebarang simptom. Mungkin kita adalah pembawa dan kita bertemu dengan, dan kita duduk berdekatan dengan orang yang mungkin sebelum ni dia tidak ada apa-apa jangkitan apa-apa pun. Dia mungkin orang yang bebas jangkitan COVID-19, tetapi sebab dia punya sistem badan lemah, pertahanan badan dia lemah, dia yang terkena jangkitan daripada kita. Kita sebagai pembawa, dia adalah orang yang terkena jangkitan, sistem pertahanan badan dia tidak mampu melawan, maka dia yang akan menerima simptom tersebut. Sedangkan pembawa adalah kita. Tapi kita okey lagi, steady lagi. Dan kita telah mengakibatkan kesusahan kepada dia, dan dia dimasukkan ke hospital dan akhirnya mungkin mati. Sebab itu, kita tidak digalakkan untuk bergerak ke mana-mana. Walaupun kita sebenarnya tak suka duduk rumah 2 minggu. Apa nak buat? Betul tak? Siapa suka duduk rumah 2 minggu? Tak keluar. Betul. Kalau macam saya sendiri, saya memang orang yang jenis suka duduk, maksudnya saya tak suka duduk rumah. Saya orang yang jenis suka bersosial, jumpa orang, sebab itu memang nature bisnes saya. Bila saya buat event, memang saya banyak jumpa orang dan saya akan banyak meeting dengan klien apa semua. Tapi bila diperintahkan untuk duduk dan berkurung dalam rumah, saya terpaksa akur. So benda tu memang sangat kesan kepada industri yang berkaitan dengan pengurusan acara, event apa semua tu memang banyak. Catering pun banyak dah. And then yang training, yang buat training, saya ramai rakan-rakan bisnes saya yang buat training, yang buat catering semua tu, semua dah tak tahu nak cakap apa dah. Dah mengadu. Masing-masing dah menangis lah jawapan dia. In fact memang betul. Memang sangat this is tahun 2020 ni adalah tahun ujian getir buat semua. Not just as entrepreneurs, not just as business person, termasuk juga orang yang bekerja, makan gaji, orang yang makan, yelah, kais pagi makan pagi kan, dia meniaga hari tu dia dapatlah duit untuk dia makan hari tu. Tapi besok kalau dia tak meniaga, apa dia nak makan? Tetapi ada satu benda lah yang saya belajar daripada peristiwa ni, saya dapat daripada WhatsApp jugalah. Yang mana WhatsApp tu dia menerangkan bahawa tempoh 2 minggu ni sebenarnya untuk kita sebenarnya bermuhasabah. Ada kebenarannya juga, ada benarnya juga untuk kita bermuhasabah. Dan mungkin selama ni kita terlampau sibuk untuk mencari rezeki sampai kita lupa dengan tugas kita. Mungkinlah ya, untuk keluarga kan, contoh kita sebagai anak, mungkin kita lupa tugas kita untuk memberi lebih perhatian kepada ibu dan bapa kita. Kita jarang call, contoh anak yang tidak duduk dengan ibu bapa sebab dia bekerja kan, mungkin kita jarang call mak bapak kita, jarang tanya khabar, jarang video call. Mungkin tempoh 2 minggu ni adalah masa untuk kita lebih luangkan masa untuk orang yang kita sayang. Itu sebenarnya rahmat di sebalik ujian. Dan anak-anak pun kan, mak bapak yang bekerja, mungkin selama hari ni dah terlampau sebab yelah masa kan, kita terlampau sibuk mencari rezeki untuk keluarga sampai kita lupa benda yang paling asal dalam keluarga adalah masa. Luangkan masa untuk orang yang kita sayang, beri perhatian untuk orang yang kita sayang. Mungkin juga benda ni berlaku dan tempoh 2 minggu ini adalah untuk kita, okey, tumpukan perhatian kita pada keluarga, pada isteri, pada anak, pada, yalah, untuk yang isteri tumpukan pada suami, tumpukan pada anak. Dan tiada makan di luar, kita makan satu keluarga selama 2 minggu. Kita makan everyday, kita cook together kan, kita makan bersama-sama. Dan mungkinlah ada antara kita, mungkinlah keluarganya sebelum ni sangat distance, orang kata jauh antara satu sama lain. Tapi disebabkan mungkin perintah ni yang menyebabkan kita semua perlu berada di rumah, akan mengeratkan lagi kasih sayang antara keluarga. Benda takkan berlaku sebenarnya. Setiap ujian yang Tuhan bagi ni, dia takkan berlaku tanpa ada hikmah di sebaliknya. Sebab itu datangnya ujian. Ujian ni untuk, pertama, untuk bagi kita jadi lebih kuat, untuk uji tahap kesabaran kita, dan untuk menjadikan kita lebih baik daripada sebelumnya. Sekiranya ujian yang kita terima, kita tidak menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, malah lebih teruk daripada sebelumnya, dan kita perlu muhasabah balik diri kita, kita perlu reflect balik diri kita, kita perlu duduk diam-diam, tenang-tenang dan menghadap balik dengan Tuhan. Itu saja. After all, hidup kita ni tak ada Tuhan,
kita nothing, we are nothing. So mungkinlah juga COVID-19 ni terjadi adalah untuk kita kembali kepada dia. Dah jadi ustazah lah pula. No, akak bukan ustazah, tapi ini sebagai orang kata untuk kita sama-sama lah ambil iktibar apa yang terjadi sekarang ni. So contohnya dia macam ni lah. Contohnya macam semalam kan, apa yang berlaku di saat kita menerima arahan daripada pihak tertinggi untuk siapa yang nak pulang ke kampung atas urusan yang penting, maka perlu melaporkan diri di balai polis berdekatan apa semua. Dan kesan akibat daripada itu adalah balai polis penuh. Dan bila balai polis penuh, terjadilah perhimpunan yang mana di situ menyebabkan risiko jangkitan COVID-19 itu lebih besar. Dan Ketua Polis Negara terpaksa menarik balik arahan tersebut. Itulah yang terjadi. Di terminal bas berlakunya perhimpunan juga, mana semua pelajar-pelajar yang telah pun kelasnya kan dibatalkan, diminta balik untuk ke kampung masing-masing. Dan dis pelajar dah tak tahu nak pergi mana, dia tidak ada pilihan, dia terpaksa balik ke kampung masing-masing. Maka penuhlah dekat terminal bas dengan berpuluh ribu orang di situ. Saya tak tahu lah berapa jumlah sebenar, tapi terjadilah perhimpunan yang melebihi daripada 50 orang. Semalam saya dapat gambar, memang terlampau sesak di situ. Di situ mungkin berlaku risiko jangkitan COVID-19 yang lebih besar. Okay. Dan satu saya nak yang menarik perhatian saya ketika benda ni berlaku ya. Yang menarik perhatian saya dapat satu berita bahawa UNIMAP, Universiti Malaysia Perlis kalau tak silap saya lah. Okay, UNIMAP telah mengambil inisiatif dan saya nak ucapkan tahniah kepada pihak pengurusan UNIMAP kerana mengambil langkah pengurusan yang sangat efektif. Yang ni saya dapat daripada social media lah, daripada Facebook semalam. Mengambil langkah pengurusan yang sangat efektif di mana ada pihak, saya tak sure sama ada pihak yang membuat saringan tu daripada klinik kesihatan ataupun daripada kalangan pelajar tu sendiri yang mungkin ada kos bahagian medical, I'm not sure. Yang tu saya kena check balik. Dan mereka memakai baju yang lengkap dan masing-masing ada termometer untuk cek suhu. So pelajar-pelajar yang nak naik bas ni, bas tu disediakan oleh pihak UNIMAP. Saya kira dalam gambar yang saya dapat tu ada lebih kurang 10 bas yang disediakan untuk pelajar-pelajar pulang ke kampung halaman masing-masing. Saya percaya ianya merupakan inisiatif sendiri dari pihak pengurusan universiti untuk melakukan sistem tersebut secara sangat teratur. Memang saya salutlah kepada pihak pengurusan UNIMAP. Memang tahniah diucapkan kerana anda telah menunjukkan satu usaha yang sangat bagus. Dan semua pelajar ni telah dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing semalam. Dan memang sangat teratur. Dan semua pelajar ni memang cek dulu suhu dia apa semua. Saya anggapkan bahawa mungkin kalau pelajar tu ada menunjukkan sebarang simptom ya, simptom-simptom, mungkin pelajar tu akan ditahan dan terus dihantar ke hospital. Mungkin. Dan itulah sepatutnya. Dia sebenarnya macam ni lah. Bila kita menerima satu arahan daripada pihak yang paling tinggi, arahan tu turun ke bawah. Dan arahan yang turun sampai kepada kita, kita kena olah dia untuk pelaksanaan bagaimana kita nak buat. Dan pelaksanaan tersebut kena buat secara teratur. Kena ada sistem, kena ada susunan dengan rapi. Kena betul-betul rapi. Arahan atas mungkin general. Itu cara dia sebenarnya. Arahan atas mungkin secara general. Kita pulang kepada kita sebab kita yang melakukan operasi. Orang yang membuat operation, lakukan kerja-kerja operasi tu. Orang yang membuat kerja operasi tu kena pandai untuk mengatur strategi. Macam mana nak buat benda ni. Arahannya satu arahan adalah tutup universiti. Itu je arahan dia. Tutup universiti, budak-budak semua tidak dibenarkan lagi belajar dalam universiti tu. Tutup asrama usul. Okey. Sekarang ni arahan tu diterima oleh pihak universiti. So pihak universiti itulah yang kena pandai mengolah arahan tersebut untuk membuatkan satu pelaksanaan secara sistematik. Barulah tak terjadi chaos. Panjang betul kat membebel hari ni. Okay, that's all for now.